Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So, cuba ignore bunyi-bunyi seperti anak-anak kecil sedang berayap-rayap kat sini. Okay? Sebab kita sekarang ni memang ada pusat jagaan kanak-kanak. Alright. So alhamdulillah kita telah membantu lebih daripada 200 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja, dan hari ini kita akan bercakap tentang topik meal diagnosis. Alright. Meal diagnosis ni apa benda? Okey, tapi sebelum tu saya nak explain. Kita melakukan kita ada what we call that program yang membantu kurus. Jadi macam mana meal diagnosis ni bagus? Kita dah sebut tentang 7 kehebatan meal diagnosis. Right? So 7 kehebatan meal diagnosis ni, macam mana sebenarnya meal diagnosis ni telah membantu orang untuk turunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo. Tetapi di sebalik kehebatan meal diagnosis, saya kena bagi tahu kat sini yang ianya ada kelemahan. Okay, semua benda yang hebat pastinya akan ada kelemahan. Tapi sebelum tu boleh tak saya nak tahu, Puan Karibah, boleh tak saya nak tahu siapa lagi ada kat sini? Boleh tak komen siapa ada kat sini, sebab kita nak tahu juga. Right, so kita nak bercakap tentang meal diagnosis. Ada 7 kehebatan meal diagnosis yang saya nak highlightkan dekat sini. Walaupun kita ada banyak gila kehebatan, tetapi kehebatan meal diagnosis ni tidak, pertama sekali dia haruslah ikut kita punya pemahaman dan kita punya what you call that, aku lupa perkataan tu, konsistenan. Kita kena konsisten lah juga. Waalaikumsalam Puan Karibah, apa khabar? Alhamdulillah. Sejauh mana kita dapat konsisten dalam mengamalkan meal diagnosis tu, insya-Allah kita akan nampak kesan yang sangat-sangat best. Alright. So, boleh tak saya nak memperkenalkan diri saya lagi sekali? Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan macam manakah saya dapat dan berjaya membantu mereka supaya mereka dapat mengawal berat badan mereka? Adalah salah satu caranya melalui meal diagnosis. Alright. So, meal diagnosis ni apa tau? Meal diagnosis ni seperti mana saya cakap, biasa kita akan memastikan apakah sebenarnya setiap orang punya keperluan. So, bila kita tahu berapakah keperluan seseorang itu, kita akan nampak sebenarnya apakah yang patut dimakan. Alright, apakah yang patut dimakan, kita nampak, dan barulah kita akan suggest dia makan apa. Biasanya meal diagnosis ni saya akan buat berdasarkan ada banyak faktor. Faktor yang pertama adalah faktor keperluan dia, berdasarkan keperluan kalori dia. Yang kedua pula, kita juga akan highlightkan berdasarkan apa yang dia exercise, apa aktiviti dia setiap hari lah, setiap minggu. Seminggu berapa kali exercise dan sebagainya. Barulah kita akan suggest dia apa yang patut dimakan. Right. So now saya nak explain 7 kehebatan meal diagnosis yang kita buat sekarang ni, dan kita ada banyak result yang menunjukkan meal diagnosis ni really membantu mereka untuk mengawal berat badan. Tapi sebelum tu saya nak buka cap saya sebab saya macam panas gila. Tegur abang. Apa? Tegur abang. Ya, tegur. So now, yang pertama sekali adalah meal diagnosis ni, bila kita follow betul-betul, apa yang kita akan dapat adalah kita akan dapat Allahu Akbar. Bila kita follow betul-betul, kita akan apa tahu? Badan kita akan rasa lebih segar dalam masa 3 hari saja. Kenapa? Ni kalau follow exactly apa yang kita bagi.
apa yang kita bagi tu contohnya macam kita akan suggest dia untuk ambil makanan yang ada high thermogenic. Kita akan suggest dia untuk ambil makanan yang ada high fiber. Kita juga akan kawal dia punya karbohidrat, akan kawal dia punya protein, akan kawal dia punya fat. Daripada mengikut pengawalan tu, badan kita akan dapat rasa lebih segar dalam masa 3 hari sahaja. Ini memang tested. Ini memang betul-betul berlaku kepada student-student saya, especially kepada mereka yang mungkin sebelum ni badan rasa lemau, badan rasa tak bertenaga dan sebagainya. So itulah macam mana peringkat pertama ni telah bagi diorang rasa nampak badan diorang rasa lebih segar dalam masa 3 hari tu. Alright. So far so good boleh faham ke? Right. So, itu yang pertama. Badan dia akan rasa lebih segar dalam masa 3 hari saja. Right. Yang pertama. Boleh faham ke? Kalau boleh faham, boleh tak bagi saya love? Saya tengok berapa ramai agaknya yang faham saya punya ni. Saya nampak adalah seorang yang bagi saya love. Waalaikumsalam Kak Sanisa, apa khabar semua? Alright. Saya tengok siapa yang bagi saya love ni, boleh tak? Saya nampak sekarang ni yang bagi saya love adalah Kak Sanisah dan Syahrizan Sutri. Alright. Dan Rosailin dan Kak Zahara. Kak Puan Karibah juga. Okey, itu yang pertama. Meal diagnosis really akan membantu kalau katakan mereka sebagai student saya, sama ada student VIP, Supreme, Sapphire dan Titanium. Mereka akan nampak sebenarnya apakah itu screenshot meal diagnosis, dan dia akan nampak, dia akan faham bahawa bila mereka follow exactly berdasarkan apa yang saya bagi tu, memang dia akan nampak kesan dalam tempoh 3 hari sahaja. Alright, itu yang pertama. Kalau perasan, saya ada banyak juga testimoni dalam tempoh berapa hari, 7 hari sahaja dia dapat turunkan berat badan 2 ke 3 kilo, kadang-kadang ada sampai 4.5 kilo pun. Itulah macam mana sebenarnya meal diagnosis ni membantu mereka. Itu yang pertama. Siapa yang dah ready untuk tahu yang kedua, boleh tak komen dah ready? Saya nak tahu berapa ramai agaknya dah ready untuk point saya yang kedua. Hello. Alright, so saya nak tahu dekat sini siapa lagi yang ada dekat sini. Boleh tak komen you all ni daripada mana kan? Siapa yang boleh tak komen juga siapa yang first time tengok live saya ni. Saya nak tahu juga, sebab saya nampak dia ada beberapa nama-nama baru dekat sini kan. Right. So yang kedua, bila follow meal diagnosis yang saya bagi, apa yang berlaku adalah bila mereka follow exactly meal diagnosis tu, benda yang berlaku adalah badan diorang akan rasa lebih segar, badan diorang akan rasa lebih fit dalam tempoh 4 ke 5 hari macam tu. Kenapa? Alright, bila badan kita rasa lebih segar, badan kita rasa lebih cergas dalam masa 4 ke 5 hari tu. Sebagai contoh, bila kita makan makanan mengikut keperluan kalori, bila kita makan makanan mengikut keperluan makronutrients, dalam tempoh 3 hari tu badan kita dah rasa segar. Bermaksud kita dah on the way nak rasa badan yang lebih cergas dalam masa 4 ke 5 hari. Dan insyaAllah dalam masa 4 ke 5 hari tu memang badan kita akan rasa lebih cergas. Dan setakat ni saya tak sebut lagi badan diorang akan dapat turunkan berat lagi. Tak. Kenapa? Ada sebab dia. Okay, now, itulah yang kedua. Siapa yang faham yang kedua, boleh tak komen faham? Boleh tak komen atau berapa ramai kat sini yang faham? Dan kepada mereka yang mungkin sedang menonton saya di dalam Facebook di luar, dalam Facebook profile dekat luar ke, ataupun dekat mana-mana tempat ke, saya suggest untuk korang berada di dalam Facebook page Syah AK, sebab hari-hari saya akan buat live di dalam Facebook page Syah AK, supaya semua yang berada dekat sini akan dapat manfaat daripada sharing yang saya berikan. Itulah dianya, macam mana saya cuba nak bantu seramai mungkin orang lah. Right, so macam saya cakap tadi, boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya Syah daripada Batai Fitness dan saya seorang fitness coach. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Dan rahsia saya adalah berdasarkan saya punya meal diagnosis yang telah dapat turunkan berat sampai
berkilo-kilo dalam masa 2 ke 3 kilo tu. Dalam masa 2 ke 3 kilo tu dalam masa 7 hari macam. So itulah macam mana saya telah berjaya, bukan juga saya sebenarnya, student saya juga dah berjaya menurunkan berat badan mereka dengan sangat-sangat gila cepat. So nanti saya akan bagi satu video untuk you all tengok sendiri macam mana student saya telah berjaya menurunkan berat badan dengan sangat gila cepat. Dan juga saya pun nak tunjukkan jugalah nanti saya punya yang lain, saya punya student-student yang lain dah berjaya menurunkan berat badan. Saya ni suka tau share student saya punya result sebab saya bangga gila dengan diorang. Right, next is apa? Next is alright. Sofa boleh follow Sofa boleh follow. Kalau boleh follow, boleh tak bagi saya boleh tak komen ke apa ke? Saya tahu berapa ramai agaknya yang dah ready, dah faham kan? Tak faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Okay. Alright. Okay, now yang ketiga adalah apa tau? Yang ketiga adalah dalam tempoh 7 hari, insya-Allah mereka akan nampak kesan. Dalam penurunan berat badan tu dalam 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari saja. So itulah macam mana sebenarnya saya meal diagnosis ni boleh membantu mereka yang nak kurus. Sekiranya mereka boleh tengok betul-betul cara tersebut, memang lebih mudah untuk diorang turunkan berat badan sekiranya mereka follow exactly meal diagnosis tu. Sebab meal diagnosis tu memang betul-betul disusun mengikut keperluan kalori, mengikut keperluan makronutrients dan mengikut keperluan individu. Waalaikumsalam, coach tertidur. Alright, sebelum saya nak mainkan satu video. Boleh tak saya nak mainkan satu video? Saya nak mainkan satu video sekejap. Video ini adalah daripada salah seorang student saya, nama dia Puan apa nama dia? Mem Ikin. Bukan Ikin Nur Rahman, Mem Ikin. Dia adalah seorang cikgu di tadika. Dia berjaya turunkan berat badan berapa tahu? 4.5 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Mainkan sekarang. Sekejap. Boleh ke mainkan ni? Okay, dia dengar apa dia cakap? Dengar je suara apa dia cakap. Sebab selama ni guna apa kopi kurus, teh kurus, suplemen semua tak jalan. Bila dah tak guna produk ni, join program ni pula, tiba-tiba turun. Saya Nurul Ashikin, umur 31 tahun, daripada Kuantan, Pahang. Saya susah tak cara diet yang saya ajar? Tak susah pun. Senang je. Betul. Seronok lagi adalah apa rasa badan kuat? Rasa penat ke? Rasa mengantuk ke? Rasa tertekan? Rasa baik? tak. Rasa lebih sihat, rasa lebih ringan badan. Lepas tu selama ni saya balik kerja kan, balik kerja petang biasa letih, dah buat kerja rumah pun rasa macam lemah, sakit badan. Tapi sekarang tak, balik itu boleh lagi buat kerja rumah sampai malam, tak ada masalah. Rasa sihat lah. Dan berapa berat badan sebelum mulakan program saya ini? 65
68 kilo. Berapa berat badan sekarang? 63.5. Nah, dalam tempoh berapa lama turunkan berat badan 4.5 kilo? 7 hari. Hari ni kena 7 7 hari. Ha. Apa perasaan puan lepas dah dapat turunkan berat badan 4.5 kilo tu dalam tempoh 7 hari? Rasa tak tahu nak cakap. Rasa apa? Happy sebab tak pernah turun macam ni. Sebab Adakah puan rasa program ni akan membantu orang lain? ya. Siapa-siapa yang nak turunkan berat badan, saya rasa better ambil program ni lah. Adakah puan akan recommend program ni kepada orang lain juga? Ya. InsyaAllah akan recommend pada orang lain, rakan-rakan terdekat, family macam tu. Ya. Okay, dah. Dengar tak apa dia cakap? Apa dia cakap apa? Apa dia cakap adalah pertama, cerah aku mengganggu. Pertama sekali adalah badan dia rasa ringan, badan dia rasa cergas dulu sebelum ni masa dia balik daripada kerja, dia rasa badan dia penat. Tapi lepas dah dia balik daripada kerja, dia terus rasa macam dia boleh buat kerja lagi, dia boleh buat macam-macam benda lagi. Itu yang pertama, macam saya sebut tadi. Yang pertama yang akan berlaku adalah mereka akan rasa, badan dia orang akan rasa lebih segar dalam tempoh 3 hari. Dah nampak dah 3 hari tu, dah nampak dah kesan tu. Dan juga dalam masa 4 ke 5 hari, badan orang rasa lebih cergas. So that's why meal diagnosis tu memang betul-betul membantu mereka. Dan kemudian dalam tempoh 7 hari, mereka akan dapat turunkan berat badan dalam 2 ke 3 kilo. 2 ke 3 kilo dalam tempoh 7 hari tu. So macam tu, macam mana sebenarnya betapa cepatnya dia dapat turunkan berat badan. Kenapa? Sebab dia lain orang, lain lah. Lain dia punya what we call that, lain orang, lain cara dia. Walau bagaimanapun, jangan risau. Ni saya nak bercakap kepada terutamanya student-student saya yang dah amalkan meal diagnosis ni, dah follow meal diagnosis ni. Jangan takut, jangan risau kalau katakan diorang tak dapat turunkan berat badan. Seperti Ma'am Iken, dia 4.5 kilo. So far record dalam masa seminggu 4.5 kilo. Waalaikumsalam Cik Ta, apa khabar? So, alright, berbalik semula tentang kehebatan meal diagnosis ni. Dalam tempoh 7 hari tu juga, mereka akan perasan sedikit inch loss. Mereka akan perasan sedikit inch loss, terutamanya dekat bahagian-bahagian tertentu dalam badan lah. Macam kat peha ke, dekat lengan ke, dekat perut ke, dekat mana-mana bahagian yang kita ni lah. Sebab lain orang lain tempat dia akan terbakar dulu. Ada orang dia akan senang terbakar dekat bahagian perut dulu. Ada orang dia akan senang terbakar dekat bahagian peha dulu. Ada orang akan senang terbakar dekat bahagian lengan dulu. Tapi poin dia adalah semua orang pada tempoh 7 hari tu mereka akan dapat sedikit inch loss dalam masa 7 hari tu. Kalau katakan follow betul-betul, insya-Allah mereka akan dapat lebih banyak lagi inch loss sampai ke asma. Sampai ke asma dah dapat turunkan pakai baju saiz yang lebih kecil dah. Betul tak? Kak Asmah ni, Kak Asmah. Saya nak tunjuk gambar Kak Asmah ni, boleh tak? Tunjuk sikit gambar Kak Asmah ni. Dia pakai baju, salah satu baju dia pakai tu baju lama dia dah macam baju orang-orang. Baju orang-orang. Ini baju ni WhatsApp business. Baju orang-orang tu adalah kita pergi ke mana? Kita pergi ke sawah. Kita akan nampak seorang macam kayu tu, dia pakai baju macam tu lah.
nampak baju macam orang-orang je. Saya tengok mana gambar Kak Asmah ni dulu ni. Mana gambar Kak Asmah? Right, Azita Tarmizi, ejen Batik Fitness. So Puan Azita lah salah seorang dari ejen Batik Fitness. Right, dia mana gambar dia dulu? Ni dah jumpa. Terangkan. Okay, dah jumpa. Okay. Dah ke? So ini adalah gambar Kak Asmah dulu. Ini adalah gambar Kak Asmah dulu. Saya zoomkan sikit. Dengan baju lama dia. Adalah macam space yang boleh masuk seorang lagi lah dalam baju tu, yang penting. Tapi sekarang ni ini Kak Asmah sekarang. Tada. Ini Kak Asmah sekarang. So maksudnya Kak Asmah punya badan dah makin mengecil. So gambar ni diambil setelah beberapa minggu habis program titanium dia. Right. So ini adalah macam mana saya sebut inch loss yang akan berlaku dalam badan kita lah bila kita follow meal diagnosis. Right, so far boleh follow Okay, macam cerita adalah macam Puan Azita Tarmizi adalah ejen Batik Fitness yang berada di kawasan Pahang, bahaya pantai timur lah so far. So Puan Azita Tarmizi adalah kita punya ejen. Okay, now yang kelima pula. Yang kelima, siapa nak tahu yang kelima? Boleh tak komen nak tahu yang kelima? Yang kelima apakah dia? Tada. Yang kelima adalah bila kita dah follow meal plan, kita dah nampak badan kita rasa lebih segar, kita dah nampak badan kita rasa lebih cergas, kita dah nampak berat badan kita turun dalam average 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari, kita dah nampak inch loss dalam tempoh 7 hari, dan kita apa yang berlaku lepas tu secara tak payah nak paksa-paksa, kita akan rasa lebih semangat. Kita akan rasa lebih teruja bila nampak semua result-result macam ni. So bila nampak macam tu, so secara tidak langsung kita akan buat lebih power lagi lepas tu. So itulah sebenarnya macam mana meal diagnosis ni telah membantu student-student saya, membantu mereka. So yes, Puan Haiti Yunus, selamat malam. Right, so itu adalah macam mana sebenarnya kita boleh buat macam tu. Clear Bila kita follow meal diagnosis, bila kita adakan lalu meal diagnosis, double chin dah makin kecil. Itu Puan Ikin, double chin dah makin kecil. So saya ulang balik, badan kita akan rasa lebih segar dalam tempoh 3 hari, badan kita akan rasa lebih cergas dalam masa 4 ke 5 hari, dan badan kita akan nampak berat badan kita turun dalam 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Inch loss akan berlaku dalam masa 7 hari juga, dan rasa lebih semangat sebab nampak semua result ni. Betul kan? Bila kita nampak semua result ni, semua benda-benda positif. Mungkin macam tadi Ma'am Ikin tadi dah cuba macam-macam produk kurus tapi tak kurus-kurus. Tiba-tiba bila follow program ni baru menjadi pula. Dah menjadi tu, of course dia rasa lebih bersemangat. Bila makin lebih bersemangat, mestilah dia akan buat lebih kuat lagi. Kemudian yang keenam pula adalah apa? Bila kita follow semua benda ni dan kita nampak, kita akan rasa emosi kita akan rasa lebih stabil lagi. Malah macam Puan Azita. Puan Azita kita, dia sekarang ni adalah ejen. Tapi sebelum dia jadi ejen, dia juga adalah student titanium saya. Dalam tempoh seminggu tu juga dia rasa lebih ceria. Nak tergelak-gelak je macam kenapa nak tergelak-gelak, tapi itulah sebenarnya rasa lebih ceria, rasa macam kurang rasa nak marah orang macam ni. Double chin dah tak ada. Double chin dah tak ada kan. So itu adalah benda yang berlaku lah. Itu adalah benda yang berlaku yang positif bila kita cakap tentang inch loss, bila kita cakap tentang turunkan berat badan, kita akan rasa lebih semangat. Dan lepas dah rasa lebih semangat tu, of course emosi kita akan rasa lebih stabil. So kepada mereka yang baru je join Facebook Live ni, kita sedang bercakap tentang 7 kehebatan meal diagnosis ni. So bila kita follow meal diagnosis ni, kita akan nampak kesan yang sangat-sangat gila cepat. So yang ketujuh adalah last kali, adalah kita akan rasa lebih berkeyakinan.
kita akan rasa lebih berkeyakinan sebabkan kita sebelum ni kena kutuk ke, kita kena bawang ke dengan orang sekeliling. Tapi bila kita dah dapat benda ni semua, kita dah nampak progress tu dalam tempoh yang sangat sekejap, kita akan rasa lebih yakin dengan diri kita. Kita tahu apa yang orang cakap pasal diri kita sebenarnya tidak akan menjadilah. Diorang sepatutnya akan diam lah lepas tu. Walau bagaimanapun, ini yang saya nak bagi tahu ni, walau bagaimanapun, meal diagnosis ni pula sebenarnya meal diagnosis ni adalah, macam saya cakap tadi, adalah satu sesi bersama dengan saya supaya saya tahu apakah makanan yang dimakan, apakah makanan yang dimakan, apakah aktiviti yang dilakukan yang membantu dia menaikkan berat badan, dan apakah pula yang menurunkan berat badan. So dari situ kita akan bagi meal plan. Lepas dah bagi meal plan, kita akan suggest dia buat beberapa benda dan kemudian dia dapat follow, dan inilah result dia. Walau bagaimanapun meal diagnosis ni hanya bertahan paling lama pun 7 hari. Selama 7 hari sahaja. So that's why kepada student macam Supreme, Sapphire dan Titanium, mereka digalakkan untuk buat revision sikit, buat kelas. Kami ada kelas sebelum ni, banyak dah kelas saya buat sejak daripada bulan 12 hari tu sampailah ke bulan 4 ni. Ada tak bulan 4 ni? Tak ada. Bulan 4 ni tak ada. Sebabkan ada isu dengan Zoom, so tak ada buat kelas. So kita ada recorded video, boleh tonton dekat dalam kita punya learning Facebook group. Dekat situ you all boleh tengok macam mana cara nak membuat meal plan sendiri berdasarkan keperluan kalori masing-masing. So dekat situ kita boleh tengok adakah kita punya kalori cukup, adakah kita punya makronutrients cukup, adakah kita punya air cukup, adakah exercise kita cukup. Mungkin kita kena recalculate balik, kita kena kira balik kita punya keperluan kalori tu, sebabkan mungkin waktu PKP ni mungkin kita akan exercise lebih sikit, ataupun mungkin kita tak exercise langsung. So kita kena adjust kita punya keperluan kalori sebabkan dah berbeza dah kita punya weekly activity tu. So far boleh faham tak kenapa saya cakap meal diagnosis ni hanya bertahan selama 7 hari saja. Dan kepada student-student saya Supreme, Sapphire dan Titanium, mereka ada akses kepada learning material kami, supaya bila you all follow, korang akan nampak sebenarnya cara untuk buat meal plan sendiri. Itulah sebenarnya macam mana kita dapat membantu mereka dapat result yang diberikan tu. Alright, so far boleh faham ke? Okay, antara meal diagnosis saya yang saya akan suggest kepada mereka, yang ini hanya kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Kenapa? Sebab tak semua orang boleh ambil benda ni. Iaitu ni, nama dia adalah superfood. Superfood ni akan membantu mereka rasa kenyang lebih lama. Alright, rasa kenyang lebih lama. So, nampak tak? Hilang? Putih sikit. Okay. Rasa kenyang lebih lama. Kenapa? Sebab dia mengandungi serat yang tinggi, fiber yang tinggi. Dia juga mengandungi omega 3 yang tinggi. So, bila saya cakap macam tu, yang tak sesuai adalah orang yang ada masalah gastrik, orang yang ada masalah tekanan darah rendah, dan orang yang ada masalah kanser prostat. Macam itulah. So, benda ni akan membantu mereka rasa kenyang lebih lama. So, that's why kadang-kadang saya akan suggest mereka ambil makanan-makanan yang ada high fiber. Dan saya juga memang akan suggest orang ambil benda ni juga, sebab saya nampak akan ambil superfood. Saya akan suggest dia ambil superfood. Kenapa? Sebab bagi saya superfood ni boleh bantu diorang rasa kenyang lebih lama, dan akan membantu mereka dalam proses untuk menurunkan berat badan bila mereka dapat mengawal rasa nak makan mereka dengan kerap. So itulah sebenarnya macam mana meal diagnosis ni dijalankan. Dan bukan semua orang mempunyai makanan yang sama. Walaupun pattern lebih kurang, tapi tak semua orang ada makanan yang sama. Ada banyak sebab. So that's why kami jalankan meal diagnosis. Dan kalau katakan saya mainkan semua video-video yang saya pernah buat interview tu, mereka akan bagi tahu ke semua orang akan cakap cara diet yang saya ajar adalah sangat gila mudah. Mudah.
Kenapa? Sebab diorang makan makanan yang diorang makan hari-hari. Cuma saya kena ubah sikit-sikit je. Sebab walaupun seseorang tu ada masalah berat badan, tak semestinya semua benda yang masuk ke dalam perut dia tu adalah benda yang tak elok. Ada yang elok, tapi ada juga yang tak elok. Disebabkan selalu amalkan benda yang tak elok tu, dia terus jadi ada masalah berat badan. So that's why sebenarnya mudah untuk kita tahu bila kita buat meal diagnosis tu, kita mengenali siapakah dia yang kita nak bantu tu. Dan bila kita tahu siapakah dia yang kita nak bantu tu, masa itulah kita akan boleh suggest makanan-makanan tertentu, apa makanan yang patut dielakkan, apakah gabungan makanan yang tak sepatutnya ada dan sebagainya. Masa itulah sebenarnya kita akan nampak kesan yang lebih cepat. So that's why student-student saya dalam tempoh 7 hari tu dah nampak dah kesan sebanyak 2 ke 3 kilo on average. Macam Cik Tah itu 3 kilo, macam Kak Hanis pun 3 kilo, macam siapa tu, Kak Asmah dalam 4 hari 1.6 kilo, macam itulah sebenarnya. So alright, ada yang bertanya, coach, mana nak dapat superfood ni? Superfood ni boleh didapati oleh dekat ejen-ejen yang kita dah ada ni, macam Puan Azita Tarmizi, Puan Sanisa Saini. Puan Sanisa Saini ejen dekat sini, dia dekat Sabah Sarawak. Cik Tah dekat kawasan Pantai Timur. Kita ada juga dekat kawasan Selatan, kita ada juga dekat kawasan Utara, kita juga ada dekat kawasan KL. So macam saya cakap tadi, ejen kita boleh dapati sebut ni dekat ejen-ejen kami. Kami dah tak ada stok dah. Ini sebenarnya untuk display saya guna dan saya pakai. Itu satu list stok saya nak habiskan dalam tempoh sekejap je ni. So that's why kepada mereka yang mungkin nak faham macam mana sebenarnya meal diagnosis punya kesan tu terhadap diri sendiri, bolehlah juga WhatsApp dekat nombor-nombor telefon yang dah letak di kawasan komen tu daripada Puan Sanisa Saini dan Puan Azita Tarmizi. Alright, dekat situ sebenarnya kita akan dapat mengetahui macam mana sebenarnya potensi kita dapat menurunkan berat badan melalui kaedah yang betul tanpa menggunakan sebarang pil-pil kurus. Macam saya cakap tadi, saya akan suggest suplemen. Saya akan suggest suplemen macam vitamin dan sebagainya. Tapi saya takkan suggest pada meal diagnosis tu. Saya akan suruh dia makan makanan mengikut keperluan dia. Saya akan suggest dia ambil sayur, ambil buah dan sebagainya. Kalau katakan dalam tempoh seminggu tu tak nampak kesan, ada kes yang tak nampak kesan, betul. Tapi sangat-sangat rare. Sangat gila rare, dalam seminggu tu tak nampak kesan. Biasanya akan nampak kesan dah kalau dalam 7 tu dia dah nampak dah sekurang-kurangnya 1 atau 2. Sekurang-kurangnya. Dan barulah kita akan suggest dia ambil suplemen, macam suplemen apa-apalah, vitamin ke apa ke, dan kita akan suggest lah mengikut dia punya keadaan semasa, ikut keperluan dia. Sama ada kalau dia ada certain penyakit, kita tak boleh nak bagi dia sebarang vitamin yang bukan-bukan. So kita macam ni pun saya tak suggest dia ambil kalau katakan mereka ada penyakit macam gastrik. Macam saya takkan suggest dia ambil kalau mereka ada gastrik ke, kalau kata mereka ada tekanan darah rendah ke, memang saya takkan suggest. So kepada mereka yang tak ada gastrik, yang tak ada tekanan darah rendah, yang tak ada prostat ni masalah, so boleh ambil superfood ni. Sebab apa? Superfood ni akan bantu kita rasa kenyang lebih lama. Lebih-lebih lagi ketika PKP ni rasa macam nak mengunyah sahaja, kita ambil ni, kita campur dalam air, terus kita boleh minum dengan air tu, kan? Dan kita akan rasa kenyang lebih lama. Dan dia juga terbukti membantu salah seorang dari student kita yang ada masalah kencing manis. Dia punya bacaan gula dalam darah dia terus menurun. Bukan setakat mengikut bacaan sebabkan follow meal diagnosis sahaja, tapi juga dengan mengamalkan superfood ni really akan membantu. Sampai satu tahap saya rasa macam okey puan, kurangkan ambil superfood ni sebab saya nampak macam kesan dia terlalu gila sangat untuk mereka yang ada masalah kencing manis. So darah tinggi pun boleh juga, dan kolesterol pun bagus juga kepada mereka yang ada masalah kolesterol. Dia akan menurunkan paras kolesterol, dia akan menurunkan paras tekanan darah tinggi juga. Tapi yang saya nak highlightkan sini adalah berkenaan kencing manis. So itulah adanya. InsyaAllah saya akan kupaskan dengan lebih mendalam macam mana superfood ni boleh membantu salah seorang student saya yang ada masalah kencing manis sampai bacaan gula dia dah almost normal daripada agak tinggi dulu. Alright, so far boleh faham tak? Boleh follow tak?
again, mungkin ada yang tertanya-tanya. Mungkin ada yang tertanya-tanya, mungkin ada yang macam terfikir kan, meal diagnosis ni benda apa? Mungkin macam mana nak tahu kehebatan dia sebab tak pernah experience lagi. Itulah saya punya cakap. Tapi kalau katakan nak cuba experience macam mana meal diagnosis ni boleh membantu kita dan sebagainya, saya boleh sarankan you all untuk contact ejen-ejen kami. InsyaAllah ejen-ejen kami akan membantu. Mereka akan memberikan feedback dan akan membantu you all mendapatkan cara yang paling mudah, paling cepat untuk turunkan berat badan. Jangan sesekali menggunakan produk-produk kurus yang kita tak tahu kesan dia macam mana pada diri kita dalam tempoh jangka masa yang panjang. Sebab kita takut mungkin selama ni kita pakai ubat-ubat kurus semua, kita rasa okey. Tapi percayalah cakap saya, dalam tempoh jangka masa yang panjang pastinya akan menjadi satu masalah yang sangat besar dalam tempoh yang masa panjang lah. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya. Alright, saya harap you all akan dapat sesuatu daripada sharing yang saya berikan. Saya harap bila you all faham kehebatan meal diagnosis ni, korang akan cuba dan bermula untuk kenal pasti apakah sebenarnya korang patut buat dulu. Apakah sebenarnya kita patut fokus dulu. Fokus kita yang pertama adalah memilih makanan yang betul, memilih makanan yang mengikut keperluan kita dan mengikut keperluan makronutrients kita. Yang itu semua saya akan ajar dalam meal diagnosis tu, dan melalui meal plan tu pun saya akan tunjukkan macam mana caranya. Dan insyaAllah dalam tempoh jangka masa yang sekejapan saja, 7 hari tu, ketujuh kesan yang saya sebutkan tadi tu akan berlaku kepada diri kita. Kalau tak percaya, bolehlah kontak ejen-ejen saya, Puan Sanisa Saini dan Puan Azita Tarmizi yang dah letakkan nombor telefon mereka di dalam ruangan komen. InsyaAllah kita akan bercakap lagi pada esok hari jam 3 petang berkenaan dengan topik lain. So kepada mereka yang berada di dalam WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat, bolehlah suggest kepada saya topik apa yang menarik yang you all rasa nak saya cakap esok. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi esok jam 3 petang di dalam Facebook page IK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.